Untuk menjadi selebriti ni, dia macam kena lantak lah orang nak cakap apa. Kalau kita fikir kita akan jadi overthinking. Betul. So benda tu akan jadi stres, murung dan sebagainya. Bagi saya, orang cakap apa, lantak dia orang lah. Sebab sebelum ni pun ramai je orang kecam saya, sebab kita tak semua orang akan suka kita. Menyimpan angan-angan one day insyaAllah mungkin wajah aku akan berada dekat billboard ni. And then dekat Federal Highway untuk letak muka sendiri kat situ, billboard tu memang dah cost dia beratus-ratus ribu. Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng, bukan billboard yang kat sebulan berapa agaknya Zoe dikatakan seorang jutawan dah sekarang ni dengan kejayaan Mika Series. Adakah itu benar? Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga pendengar-pendengar kita di Apple Podcast dan juga Spotify. Bersama dengan Budi, borak sini habis sini dekat studio hari ini. Zoe Rahman, siapa yang tak kenal, beliau merupakan pelakon selebriti dan sekarang ni asalnya dapat bertaraf jutawan dah kot, sebab dia bisnes dia meletup-letup sekarang sampai ke jual dekat mana? Watson, korang boleh tengoklah dekat Watson tu. Okey. Macam ni juga mana suara saya. Zoe, apa cerita sekarang ni Zoe? Alhamdulillah sihat. Sekarang saya busy sedikit ke arah bisnes, tapi tidak lupa juga pasal kerjaya seni saya. Masih lagi berlakon Masih dapat tawaran dan yang paling latest akan keluar di View Channel, iaitu cerita Black yang diadaptasi daripada cerita Korea dan dah masuk second season dah. Wow. Nama Zoe tak hilang lah dekat kaca TV tu. Nak sentiasa ada, orang kata branding juga ni Zoe. Personal branding. Senang untuk market business kita. Betul kan? Nampak tak kat situ? Zoe, kita nak imbas balik lah, sebab ini kali pertama kita bersua muka dekat rancangan Borak Sini Habis Sini. Memandangkan ini merupakan podcast, kita nak borak-borak secara santai dan panjang sikit lah. Betul. Panjang lebar kita. By the way, saya nak ucapkan dia pun terima kasih kerana sudi invite saya. Best juga studio ni dah biasa-biasa je. Okey Zoe, kita imbas balik kerjaya Zoe bermula. Mungkin ada nama lain sebelum tu ke? Nama penuh saya adalah Muhammad Hidayat Azhar. Muhammad Hairi Azhar. Hairi. Nama mana Zoe tu? Zoe tu masa sekolah menengah ada minggu orientasi, and then ada senior-senior masa tu dia tak nak bagi nama betul kan. So dia nak bagi nama gelaran. Dan pada ketika itu ada cerita iklan McDonald kot. Dia macam Zoe. So dia gelarkan saya masa tu adalah Zoe. So nama tu lekat sampai sekarang. Tak salah tingkatan 4 kot. Bila first Zoe muncul dekat kaca TV ni? Dulu pernah jadi penyanyi? Tak ada. Tapi ada album. Zoe lain. Tapi ada album. Bukan ada album, ada lagu. Ada lagu. Dia ada lagu tapi bukan penyanyi. Tapi bukan penyanyi. Album apa? Album gambar ke apa? Bukan, lagu. Memang lagu tu. Masa saya pernah bekerja di Indonesia setahun masa tu, dan production kat sana dia suruh saya buat lagu. Dan maka terhasillah satu lagu. Dah ada pun dekat YouTube sekarang. YouTube dia ada lagu apa tajuk dia? Bilang I Love You. Nyanyi sikit kan? Nanti. Okay, back to soalan tadi kan. Okay, macam mana saya boleh cebur diri dalam bidang entertainment ni kan. Pada masa tu tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada Instagram, dan hanya ada MySpace zaman-zaman dulu. Tahun berapa 2005 lebih kurang macam tu lah, 2005-2006 macam tu lah. Okay. And then pada ketika itu saya dapat satu inbox daripada seorang perempuan ni. And then dia message kat saya, cakap nama dia Natasha, cakap Zoe, you berminat tak nak jadi hosting program Astro Astro Ceria masa tu. Lepas tu betul kan masa tu Astro Ceria program kanak-kanak. Masa tu umur berapa Masa tu 20-an lah, awal 20-an 19 20 tapi muka jambu ya Allah, sampai sekarang dia muka jambu tau. Muka jambu maintain dia. Okay, lepas tu dapat inbox tu, and then saya pergi casting lah. Okay, and then pergi casting. Masa tu ada budak-budak AF. Lepas tu yang casting saya adalah Pak Nil. Okay, and then saya cakap saya shortlist dalam 5 orang 3 orang macam tu. Lepas tu last sekali mereka offer saya untuk jadi host. Masa tu tak ada lagi program dekat Astro Ceria, dan saya adalah orang yang pertama buat program kat situ, iaitu nama program tu ialah Gerak Geri Gasing. Gerak Geri Gasing pusing. Sampai sekarang orang ingat lagi tau. Betul. Evergreen lah juga kan. Nampak sangat dah tua.
Okay, so daripada situlah saya starting dalam rancangan Gerak Gerik Gasing, dan Alhamdulillah disebabkan masa tu saya tak ada pengalaman, tak ada knowledge pasal shooting semua everything, dan saya diterima sebagai hosting. Bayangkan daripada zero, tak ada apa-apa, dan tiba-tiba kita bekerja dan nak kena hafal skrip, nak kena tengok kamera kanan, kiri, tengah semua. Kadang-kadang masa tu down sebab kita tak tahu basic pasal shooting, and then ada orang marah, macam mana lah nak kerja macam ni, balik lambat lah macam ni, dan saya down masa tu, and then balik menangis, pergi dekat fitting room. Lepas tu, ya Allah, kenapalah aku ambil job ni, menyesal gila-gila. Lepas tu macam tak boleh, aku tak boleh give up, aku kena bangkit, and then aku tak boleh menghampakan semua orang. So Alhamdulillah, makin lama kita belajar daripada kesilapan, dan Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi macam ni lah. Zoe, apa saja bidang yang kita ceburi? Pastinya kita bermula daripada zero. Betul. Awak jadi pengacara, daripada tak tahu langsung, pasti terkejut dah kan? Betul. Sebab sebelum tu macam you pun macam diuji bakat daripada panggilan. Betul. Entah dari mana dia dapat sumber nama you tu, kan? Dan sampai sekarang kita tengoklah siapa Zoe sekarang. Alhamdulillah. Bisnes pun daripada zero, betul tak? Betul. Apa-apa saja. Bisnes pun daripada zero. Saya base saya tak ada langsung pasal bisnes. Saya belajar sebagai hiasan dalaman, ID. Lepas tu saya bekerja dengan abang saya setahun. Itu pun dipaksa saya ambil course tu, dipaksa oleh family sebab abang saya arkitek. So dia cakap tak apa, nanti senang-senang after belajar boleh kerja dengan abang, kan, dah terjamin. So macam tak berapa minat sebenarnya. Lepas tu dah kerja dengan abang setahun, saya tak boleh feel, tak enjoy kerja sebagai interior designer. And then masa tu dia juga dapat offer semua. So saya masa final sem tu saya dapat offer, saya balance kan. First time mula-mula masa tu mak saya marah saya sebab kenapa tiba-tiba masa tu pergi buat job komersial, iklan Hotlink Push to Talk, iklan Nokia masa tu. Lepas tu cakap family, tak apa, insyaAllah dalam bidang ni kita boleh buat duit juga. And then masa tu pun saya stop buat ID and then fokus pada entertainment. Jadi sekarang ni kita berpindah balik kepada dunia lakonan awak. Ada tak pernah dikecam? Jadi yalah, biasalah bila dah berlakon pertama kali kan, dikecam pelakon kayu, macam-macam lah. Apa kecaman yang diterima pada masa tu? Banyak. Itu bukanlah banyak, maksudnya sebab kita tak ada pengalaman, kita tak belajar semua kan. Sebab bukan daripada orang pengacara, bila pula after one year macam tu. First drama saya ialah Impian Sunset, Impian Eliana dulu kan. Sunset taja tu. Betul. Lepas tu saya pergi casting dekat dengan Abang Aziz M. Osman, cerita Putri, cerita Bong masa tu. And then dengan Abang Aziz saya tak dapat feel untuk satu watak tu lah. And then saya kena marah dengan dia. Dia cakap, engkau ni scene dia berlari semput. Lepas tu dia suruh saya, kau pergi naik tangga turun 10 kali. Pergilah naik turun. Lepas tu itu je dia nak sebenarnya. So sebab kita zero kan, tak ada pengalaman. Kita bukan orang yang talented, yang tiba-tiba dah diberi bakat. Macam tu. So tak apalah, kita belajar daripada kesilapan kita, dan Alhamdulillah makin lama makin improve lah. Filem pula ada tak? Filem ada, macam kebanyakan dah supporting lah. So saya tak kisah nak bagi hero ke supporting ke, bagi saya itu adalah rezeki dan saya ambil je. Dan ada juga hero macam cerita Aku Haus Saudaramu, ada 2-3 lagi lah saya tak ingat. Okey, sekarang kita bercakap pasal bisnes lah. Memandangkan Zoe menumpukan sepenuh masa lah sekarang ni, pastinya dengan bisnes yang makin kencang sekarang ni. Alhamdulillah. Kalau tengok dekat IG story tu, ada setiap hari tempahan order tu, apa panggil apa? Parcel yang dibungkus Mika Series. Mika Series, satu jenama yang sebenarnya tak ramai orang lelaki yang buat bisnes ni, kosmetik, tapi ada 2-3 kita boleh kira lah. Tapi antara yang mendapat perhatian adalah Mika Series. Banyak ada 2-3 benda yang dah viral sebelum ini. Tahun lepas dah viral, di mana Zoe dah pasang siap-siap billboard menjadi orang kata speechless lah masa tu. Impian tercapai, nak tengok gambar sendiri dekat billboard, sampai ke
Zoe sujud syukur Ya, ketika betul. itu dan mendapat macam-macam kecaman pun ada. Betul. Kata ada yang backup Warganet. pun ada macam-macam lah bila kata netizen ni kan. Cerita balik kejayaan Mika series ni, sudah tentu banyak benda yang Zoe lalui Betul. Dan kenapa Zoe memilih bidang kosmetik? Okey, Produk kosmetik. kita nak buat sesuatu benda, kita kena ada passion, kita kena ada minat, baru benda tu akan boleh sukses lah. Macam saya buat ID, saya tak minat, so benda tu akan jadi fail. So saya minat kecantikan, disebabkan saya dalam bidang entertainment, saya macam di makeup, and then nak nampak cantik, nak nampak handsome dekat TV, and then ramai fan-fan saya tanya, Zoe pakai apa, nampak cantik, nampak flawless semua kan. And then daripada situ timbulnya, and then masa tu saya terfikir, daripada aku promote produk orang, lebih baik aku promote produk sendiri. Dan maka dengan itu terhasillah nama Mika Series. Dan kenapa Mika Series? Mika Series tu diambil dari nama malaikat yang memberi rezeki kepada kita, Mikael. So kita tak kenal nama Mikael pak, macam nama orang betul tak? So kita komersialkan jadi Mika Series. Kenapa series? Sebabnya dalam bawah Mika Series ada pelbagai jenis, ada kosmetik, ada makanan ke, ada macam-macam jenis. Dan alhamdulillah sekarang ni daripada Mika Series ada lagi anak syarikat, iaitu Mika Bite, iaitu F&B lah pula. Orang nampak kita sukses, tapi orang tak tahu betapa seraganya kita, betapa susahnya kita nak majukan sesuatu company tu. Orang nampak kita sukses, orang ada yang sokong, lepas tu ada yang macam biasalah produk-produk Melayu, produk artis, ada orang komen biasalah produk sampah semua, produk timbang, tapi orang tak tahu seraganya kita. First saya buat produk, macam dulu pergi booth, bayangkan sampai pukul 5 pagi, 6 pagi nak set up, nak tutup semua, tolak troli semua. Semua orang akan mengalami benda yang sama, tetapi mereka yang tak buat, tak ada kat situation tu, diorang tak nampak. So diorang cakap nampak sukses, biasalah duit banyak. Apa yang lagi yang dilalui? Macam susahnya bila ialah kita nak yakinkan pengguna, guna pula macam produk-produk kecantikan ni, dan Zoe pula ada produk-produk untuk lelaki kan. Sukarnya sebab Mika Series ni adalah unisex beauty and cosmetic. So diorang cakap lelaki ni tak boleh ngam dengan kosmetik. Macam kalau lelaki pakai makeup je akan cakap itulah, inilah semua kan. So dia tak seperti dekat Korea, dekat mana-mana pun diorang macam kadang lelaki pun nak keluar rumah kena pakai makeup semua kan. Kat Malaysia ni mentality kita kurang diberi pendedahan pasal makeup macam tu kan. So itu agak susah juga untuk saya, sebab banyak juga cabaran lah sebenarnya untuk kita nak yakinkan customer. Perempuan adalah pembeli yang terbanyak sebenarnya, tetapi kita untuk menyelesaikan masalah, kita keluarkan untuk lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki juga perlu ada keyakinan diri. Sebagai contohnya, kita nak pergi interview, kita nak casting, kita nak syuting, kadang-kadang muka kita berminyak, kita tak turun, semua kita hilang keyakinan diri. So saya, Mika sini adalah penyelesaian untuk mereka yang hilang keyakinan diri. So maka di situ muncullah Mika Series, iaitu untuk macam bedak, sebagai contohnya untuk kurangkan minyak di bahagian muka. So kita menyelesaikan masalah orang. Setakat ini banyaklah produk-produk yang dikeluarkan dalam Mika Series ni. Alhamdulillah hampir berbelas juga. Sebagai contohnya, kita first time kita keluarkan Mika Black Mask, dah beribu juga. Lepas tu compact yang powder black, apa? Black Mask. Black Mask tu saya pernah guna Kan. Lepas tu ada compact powder. Alhamdulillah compact powder kita pun mendapat sambutan. Ada foundation, ada serum, ada brush, ada beauty blender dan macam-macam lagi lah. Dan alhamdulillah dekat Shopee sendiri pun kita menjadi top seller dekat Shopee. Dan dah berpuluh ribu dah terjual. Dan kami juga mendapat review yang banyak, rating yang agak memuaskan berbanding dengan seller-seller yang lain. Kira macam jadi more trusted pengguna lah. Sebab apa? Sebab kita ada networking dengan customer kita. Kita sebagai pengguna nak beli sesuatu benda dekat online, kita nak tengok sole dia, nak tengok review semua kan. So alhamdulillah produk Mika Series dah beribu terjual dan beribu-ribu testimoni kat situ. So bermakna produk Mika Series adalah produk yang berkualiti tinggi. Kenapa saya katakan
produk yang berkualiti. Kalau tak berkualiti, produk Mika Series tak akan dapat masuk dekat Watson. Dan alhamdulillah last year bulan November, setelah bekerja keras dengan tim, Mika Series dapat masuk Watson. Pada ketika itu saya approach Watson, saya di reject, ditendang produk atas alasan tak ada macam tak banyak kod, lepas tu tak ada improvement semua, macam sama produk lain kat luar. Dan after bukan mudah nak masuk. Betul. Nak masuk Watson memang susah. Okay, and then kali kedua fail, kali ketiga fail, kali keempat fail, and then kali kelima saya bertawakal dengan tim saya, tak apa, kita akan buat betul-betul baiki kesalahan kita. Dan alhamdulillah kali kelima, setelah kami bagi statement bank kita, bagi macam review statement bank pun dia nak. Betul. And then bagi apa ciri-ciri kriteria yang diperlukan untuk masuk pasaran dekat Watson? Dia nak tengok company kita dah berapa tahun, lepas tu nak tengok duit kita macam mana keluar masuk, lepas tu nak tengok ingredient bahan-bahan kita ada benda-benda yang terlarang ke apa ke. Dia akan tengok semua tu. Lepas tu saya yakinkan dia orang tunjuk statement dekat yang Shopee punya. Dan alhamdulillah kita dekat Shopee pun sale kita pun dah habis berjuta-juta dah dekat Shopee tu. And then kali kelima tu barulah Watson bersetuju untuk bekerjasama. Dan masa tu kan saya tengah lepak, lepas dapat email dia cakap Watson bersetuju untuk bekerjasama dengan Mika Series. Kami melompat gila-gila sebab happy dapat, sebab susah produk lokal nak masuk ke pasaran Watson. Memang ada tapi agak sukar kan. Dan pada itulah November, dan alhamdulillah sekarang ni dah hampir 70 buah outlet di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Mika Series sudah tawan. Dan itulah dia masuk dekat mall-mall yang besar seperti KLCC, Pavilion dan sebagainya. Jadi apa kelebihan produk bila dah ada dekat Watson? Okey, apabila dah ada dekat Watson, sebelum ni selalu cakap biasalah produk artis tukar brand lah, tukar packaging lah, produk timbang lah, produk artis biasalah tahun 2 tahun meletup lah. After that mungkin lepas tu tak ada orang tak kenal lah kan. So apabila kita dah masuk ke pasaran Watson, dia menjadi trusted kepada pengguna. So apabila orang cakap produk dah masuk drugstore, dah masuk Watson, so orang yakin produk tu tidak mengandungi bahan-bahan yang terlarang, merkuri dan sebagainya. Dan alhamdulillah dekat Watson sendiri pun masa mula-mula masuk untuk first batch tu, Watson sasarkan beberapa puluh ribu sale. And then alhamdulillah untuk first batch tu kita dah 3 kali ganda daripada target Watson masa tu. Dan Watson memang sangat-sangat berpuas hati. Dan Watson cakap sekarang ni pun antara produk lokal yang mencanak naik. Dan alhamdulillah kami nak ucapkan terima kasih kepada pengguna yang sangat-sangat membantu dan sangat-sangat bagi support lah kepada Mika Series. Dia ada kontrak ataupun tempoh tertentu tak? Betul, untuk berada dekat situ? Dia ada kontrak. Dan untuk setakat ni kontrak kita dalam 3 tahun macam tu lah. And then dia juga akan terminate kalau tidak mencapai sale yang ditarget lah. Ini secara tidak langsung memperkenalkan Mika Series ni kepada orang yang tak tahu. Betul. Dan ada dekat situ wajah Zoe juga. Okay, that's why saya cakap Mika Series dengan Watsons, dia adalah macam kita ada special table kita punya, so eksklusif dekat Watson, berbanding dengan brand-brand lain yang ada dekat drug yang biasa. So Mika Series dia ada special rak untuk khusus produk Mika Series saja. Sebab apa? Mungkin dia percaya dengan kualiti produk Mika Series ni. Respon daripada pengguna macam mana? Adakah beli dekat Watson dengan dekat Shopee sama harga ataupun macam mana? Sama harga. Cuma kadang-kadang promosi yang berbeza. Seperti contohnya kalau dekat Watson mereka akan dapat 10% diskaun kalau menggunakan member card Watson. Kalau dekat Shopee pula, daripada mall Mika Series sendiri, mereka akan dapat pelbagai jenis promotion lah, seperti contohnya free gift, ada macam box dan sebagainya. So terpulang kepada mereka. Yang penting sekali produk Mika Series tak ada ciplak lagi, alhamdulillah. Perancangan masa depan Mika Series, ada produk-produk lain yang nak mungkin nak Zoe nak share lah, produk-produk baru. Setakat ini kita fokuskan kepada kosmetik dulu. Dan
InsyaAllah kita akan keluarkan produk untuk skincare ke ataupun sunblock ke, tapi itu masih lagi R&D. Actually kan, untuk menghasilkan sesuatu produk ni mengambil masa yang agak-agak lama bagi saya, sebab saya nak menghasilkan sesuatu produk tu, saya nak betul-betul berkualiti. Sebagai contohnya compact powder sampai dekat kita, kilang bagian kita, dia mengambil masa 3-4 bulan untuk nak yang betul-betul menjadi. And then kadang-kadang semua staff saya kena pakai, kena uji kaji semua, diorang akan jadi tikus makmal saya. Dan alhamdulillah Kalau tak jadi kalau tak jadi cancel lah. Macam sebagai contoh lip matte kan, so kadang-kadang staff saya banyak lelaki, so diorang semua kena pakai, kena pakai satu hari, kena pakai, so makan ke minum ke, sebab kita nak tahu yang berkualiti. Kalau korang pengguna Mika Series tahu, produk Mika Series ni menggunakan formula lightweight, di mana dia akan rasa ringan kat muka, tak rasa pakai apa-apa kat muka. And then senang nak remove. Kalau macam perempuan nak solat ke apakah, hanya menggunakan sehelai white tissue saja, benda tu boleh hilang. So senang lah macam nak touch up balik semua. So dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, dan kalau mereka nak tengok review, mereka boleh pergi dekat Shopee, search saja Mika Series, dan mereka boleh baca sendiri testimoni kami. So apa harapan Zoe untuk produk ini? Harapan dekat Shopee dan juga di Watson lah. Harapan kami menjaga relationship dengan customer. Jadi harapan saya lah mereka setia dengan produk Mika Series, sebab bagi saya tak suka produk tu meletup dalam setahun 2 tahun lepas tu hilang customer dah. Saya nak walaupun produk tu lambat meletup, lambat popular, tetapi regular customer setia dengan kita, dan benda tu akan berterusan, bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi berterusan sampai bila-bila. Kalau boleh saya nak jadi seperti L'Oreal ke Maybelline ke, berpuluh-puluh tahun, bukan setahun 2 tahun dah tak ada dah. So harapan saya, sebab saya nak, bagi saya apa yang saya buat, produk saya buat tu, sebab saya menggunakan produk tu sendiri. Sebagai contohnya, saya pakai serum, saya pakai compact powder, saya pakai foundation, sebab saya bekerja dalam entertainment, dan sebagai CEO semestinya saya nak kelihatan lebih okey, lebih confident. So saya menggunakan produk itu sendiri. Setengah founder dia hanya tahu menjual, tetapi dia tak pakai pun. Kadang-kadang pakai brand lain. Betul. So that's why saya cakap, kalau kita pakai produk kita nak jual tu, dia akan ada ikhlas nak menjual tau. Sebab dia nak share produk, betapa kualitinya produk kita ni. Zoe, dekat borak sini habis sini sudah tak pas daripada soalan-soalan panas, soalan-soalan cepu mas. Bersedia Okay. Sebelum tu ni kita ada makeup bag kat sini. Satu produk baru Yes. Baru saja launch makeup bag ni daripada Mika Series, iaitu Nutella Brownies menggunakan premium dark chocolate. Boleh kita cuba? Boleh. Sekarang kita cuba. Ada gunting tak? Masalah kena gunting dulu. Okay. Tak apa, kita tolong bukakan untuk Budi. Sekarang kita nak review secara live dekat borak sini habis sini. Sedap ke hidup. Mari kita makan. Boleh makan kat mana ni? Boleh dapatkan di Shopee. Alhamdulillah, launch kita pun hari tu. Brownies Yes, brownies menggunakan dark chocolate, dan dia adalah Nutella brownies. Letak dalam ni ada expired date ke? Yes, ada. Walaupun nampak keras di tangan, tetapi cair di mulut. Tak terlalu manis, dan dia akan siapa masak kita ada R&D kilang kita. Betul lah, dia tak terlalu manis, lembut, and then dia ada rasa pahit dark chocolate itu. Mika Bite. Aku nak cuba sekali lagi tak cukup satu. Betul. Dalam ni ada berapa ketul? Ada 200 gram, bukan 200 pieces, ada lebih kurang dalam 20 lebih macam itulah ketul, dan berat dia lah 200 gram. Guys, dia punya tagline, feeling downy, eat a brownie. Feeling downy, eat a brownie. So dalam ni ada Nutella lah. Dia buat daripada Nutella. Kalau Budi tengok dekat atas tu, dia ada Nutella dekat yang cube tu kan. Dekat dalam tu, atas tu dia ada Nutella, dekat bawah adalah brownie. Dia terbuat daripada coklat premium, guys. Premium dark chocolate. Nampak? Tak cukup dua, aku tiga. Tiga. Nampak ke atas tu, Budi? Nampak tak? Dekat brownie tu, kat atas ni. Ni dekat tangan ni. Okey, itulah Nutella kat atas tu. Zoom. Tagih, guys. Tak cukup satu. Nanti kita hantar lagi untuk Budi. Jangan risau, untuk orang diet boleh makan. Betul. Tak gemuk Tak gemuk. Sebab memang kurang gula. Sebab saya memang tak suka makan benda manis. So sebab coklat tu dah ada gula, Zoe. Yes.
Pandai Zoe dia nak lepas daripada soalan-soalan cepu mas. Tapi kita nak tanya sekejap dia. Nampak tak? Dia nak alih perhatian aku. Tapi tidak. Aku tetap nak tanya juga. Telat juga. Menyorok lah. Zoe. Ya. Yeah. Soalan borak sini habis sini. First. Tapi betul ke habis sini? Rasa macam nanti habis sini kat luar pula. Tak adalah. Ini mungkin dah dibicarakan dekat luar sana. Ataupun mungkin nanti netizen akan menanyakan soalan tu balik. Terserah pada mereka. Tapi viral lah. Harap-harap viral lah soalan-soalan. Adalah. Makan lagi makan ni tu memang untuk Budi. Memang kita buat serius untuk Budi. Serius. Serius lah. Sebenarnya sedap. Betul. Nak macam mana? Alhamdulillah. So kepada orang yang kat luar sana yang suka makan brownies, tapi kebanyakan brownies kat luar tu manis dan rasa macam menyengat kan. Tetapi berapa ringgit ni? Harga dia RM27 je. RM27. Sekarang laris ni. Laris. Dekat Shopee pun dah beratus-ratus dah terjual. Baru launch hari Jumaat hari tu. Dan boleh tengok sini, boleh baca sendiri. Dan kebanyakan mereka bagi 5 bintang. Dan Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi bagi 1, 2, 3. Sedap Okey, soalan pertama. Okey. Ingat terlepas kan? Tak terlepas juga rupanya. Ini lat-lat je. Zoe dikatakan seorang jutawan dah sekarang ni. Dengan kejayaan Mika Series. Adakah itu benar? Benar ke tidak itu tidak menjadi persoalan kepada saya. Jangan risau, saya bayar SDN. Jangan risau. Bagi saya kalau jadi jutawan, alhamdulillah. Itu doa juga kan. Sebab kalau kita jadi jutawan, kita dapat membantu mereka yang susah dan melalui cukai-cukai itu juga kita bayar zakat dan sebagainya. Jadi kita membantu mereka lah kan. So bagi saya lebih suka dikenali sebagai biasa-biasa je. Merendah diri. Ya. Soalan kedua, dikatakan Zoe cuba mengambil jalan marketing viral ataupun di social media yang berkaitan dengan bisnes awak. Contohnya apa yang berlaku semasa awak sujud syukur di depan billboard tu. Sebenarnya itu dirancang untuk marketing. Adakah itu benar? Tidak sama sekali. Bagi saya marketing, tindakan itu spontan. Okey, bagi saya marketing diri saya dengan Mikas ni adalah marketing yang betul, bukan marketing yang nak menunjuk-nunjuk, bukan nak marketing yang goyang-goyang, tunjuk badan semua, nak golek-golek semua, tak ada. Itu adalah marketing yang macam cakap memang viral, tetapi orang akan kecam produk tersebut. Dan dalam kontrak dekat Watson pun saya tak boleh buat marketing seperti itu. Apabila kita buat marketing itu, dia nampak produk kita, brand kita nampak murah. So saya tak nak nampak macam tu. And then saya nak nampak produk Mika Series ni adalah setanding dengan international brand. Sebab dekat Watson pun produk kita sebelah dengan international brand. Mika Series, L'Oreal, Maybelline. So bagi saya yang sujud tu tak apa, sila makan. Saya rasa macam best nampak orang suka Zoe, aku rasa kalau kau makan ni, aku rasa boleh ke Zoe makan? Aku rasa macam boleh, tapi mesti dia pergi gym. Okey, berkaitan dengan sujud syukur tu kan, benda tu spontan sebab macam ni lah, kita menyimpan angan-angan one day insyaAllah mungkin wajah aku akan berada dekat billboard ni. And then dekat Federal Highway untuk letak muka sendiri kat situ, billboard tu memang dah cost dia beratus-ratus ribu. Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng. Bukan billboard yang kat sebulan berapa agaknya dia kira tahun. Tahun kontrak setahun dan ratusan ribu. Oh my god. Okay. And then so sekali harum bayar 1 tahun untuk 1 tahun. Dia ada teknik bayar. Meninggal bayar sekali kan. Okay. And then actually dia macam ni lah. Apabila kita menyimpan angan-angan dan angan-angan itu tercapai, dan kita tengok sendiri wajah kita dekat billboard, and then kita flashback balik kesusahan kita bersama dengan tim kita, dan saya rasa masa tu saya rasa sayu, rasa sedih. And then pada masa tu Sam, manager saya, ada kat situ. Saya cakap dia tengah record untuk sebab orang tengah pasang billboard tu kan, so tengah record, dan saya macam ketika tu macam tiba-tiba rasa macam sayu, dan saya macam rasa macam bersyukur sangat. So spontannya saya pergi sujud kat situ. Lepas tu adalah netizen cakap, engkau nak sujud
tahu tak arah kiblat kat mana. Maksud sekarang ni kita ada telefon, kita kiblat kita boleh berpandukan dekat telefon saja. Lepas tu dia tanya, ada semayang ke, tengok tempat tu bersih ke tak. Habis tu kalau pemain bola tu boleh sujud semua tu, macam mana pula? Kan? So bendanya diorang tak tahu apa yang kita rasa. Kalau saya rasa kalau diorang dapat kereta mesti tiba dapat, mesti diorang menangis sujud juga kan. So seperti saya manusia biasa je. Apabila kita dah dapat kejayaan, kita nak bersyukur. Dia takkan kita nak macam menangis tu macam tu kan, dekat public. So hanya spontan bersujud macam tu. And then ramai dekat warganet je cakap kau sebenarnya marketing je ni semua, sebab nak viral lah apalah. Bagi saya benda tu spontan, dan kalau dah viral alhamdulillah, sebab pada ketika itu dekat search Google tu orang nama cari Mika Series tu meningkat naik. Diorang nak tahu apa Mika Series ni sampai owner dia nak sujud syukur semua. Sama maksudnya juga di sini tak perlu beli iklan dekat radio, dekat media mana, just buat viral macam tu. Bukan buat lah, tapi tak sengaja yang kes ini kan. Zoe kata macam tu. Maknanya bila dah timbul viral, trending dekat social media, secara tidak langsung menjimatkan duit company Zoe untuk bayar iklan. Betul. Sebab benda ni percuma. Bak kata Nilofa untuk kes hari tu dengan Langkawi tu kan. Dia cakap tak pasal-pasal tilaf naik nama. Kan bila dah benda tu orang kata menjadi viral tapi dan portal-portal sekarang ini mengambil benda tu sebagai tajuk headlines. Tak kira brand apa, bila dah kata viral, trending, dia orang akan cover, dia orang akan buat liputan secara percuma. Maksudnya kalau portal-portal yang besar-besar, Berita Harian, Harian Metro buat menampilkan berita-berita macam tu, tak payah lagi lah, sebab orang dah suka dengan benda-benda macam tu kan. Orang akan baca, orang nak baca apa. Betul. Ni sujud, syukur apa semua. Tapi dia ada baik buruknya. Baiknya semua orang tahu, tapi dari segi buruknya orang akan ingat benda tu sampai bila-bila. Sebagai contohnya, kalau macam benda tu buruk, ada orang ingat Mika Series sujud syukur. So kalau macam yang lagi teruk, orang akan ingat sampai bila-bila lah. And then benda tu kita tak boleh nak padam kat Google. Benda tu akan ada sampai bila-bila story tu. Dan untuk Mika Series, kita masih menggunakan teknik lama, iaitu marketing dari segi billboard, dari segi radio. Dah alhamdulillah Mika Series pun dah keluar iklan dekat radio, dekat Suria, dekat IKIM dan sebagainya. Dan yang penting sekali untuk maju dalam bisnes ni, kita kena cari kelainan. And then kita kena cari online. Dan alhamdulillah Mika Series pun menggunakan platform e-dagang seperti Shopee, lepas tu offline juga dekat Watson dan sebagainya. Dan kita ambil semua peluang yang ada. Okay, next soalan borak sini habis ini. Yes. Pernah viral satu ketika Zoe menerima hadiah hari jadi sebuah kereta mewah, Wildfire. dan dikatakan benda tu pun dirancang sebenarnya untuk viral. Apa komen Zoe? Penjelasan. Cerita dia macam ni. Birthday saya 3 Januari. And then manager saya nak celebrate birthday saya dengan tim saya pada ketika itu dekat Ulu Yam ke mana tak ingat dah. Lepas tu okey lah, tak apalah, dia orang nak celebrate sambil buat brainstorming kan dengan tim. Lepas tu saya dah agak dah mungkin dia akan buat celebrate dengan saya. And then pada ketika tu kawan saya yang terdekat pun ada jugalah. Dia orang bagi hadiah macam Kak Ramlah pun ada. Betul, ada. And then pada ketika itu dia bagi mock-up kunci kereta. Saya terkejut lah. Memang tak jangka. Memang tak jangka, memang tak tahu. Sebelum ni memanglah saya pergi tengok kereta dengan manager saya. Saya bestnya dapat kereta ni, usah-usah lah, window shopping kan. Lepas tu saya cakap kat dia orang, buat masa sekarang tak perlu kot, sebab kita nak fokus dekat bisnes dan nak pasang billboard semua, sebab benda tu cost. Kita nak tahu rolling duit kita macam mana kan. So kita kena hold dulu apa yang kita suka kan. And then di belakang saya mereka dah buat survey, dia orang dah berpakat dengan tim saya. Tiba-tiba pada malam tu saya dapat mock-up kunci kereta. Saya terkejut macam biar betul korang ni, macam saya ingat tipu lah kan. Okey, lepas tu dia bagi kunci kereta pula. Lepas tu saya buka kunci kereta ni, ini mock-up kunci kereta biasa. Sebab kunci kereta Wildfire tu memang nampak macam mock-up yang biasa punya, yang plastik.
Rupanya itu adalah kunci betul. So tiba-tiba naik pula story pada malam tu. Zoe, staff Zoe hadiahkan wildfire kepada Zoe. Muncullah netizen cakap, oi kaya betul staff kau sampaikan hadiahkan kereta dekat CEO kan. So dekat Google pun lagi tinggi masa tu. Orang search, Zoe ni buat apa sampaikan staff dia mampu beli kereta dekat bos dia. Okay, cerita dia macam ni. Dalam company kita ada banyak ada saya partner. Maksudnya bukan saya seorang, saya dengan family saya, adik-adik saya semua. So manager saya berpakat dengan family saya untuk hadiahkan kereta itu. So dalam company orang cakap lah, engkau CEO nak hadiahkan kereta, padahal engkau yang pergi beli, engkau yang tanda tangan sendiri dokumen tu. So sebenarnya dalam share partner kita ada beberapa shareholder kat situ. So mereka yang tanda tangan sebenarnya, dan mereka yang meluluskan untuk keluarkan kereta, dan kereta itu bukan nama saya sebenarnya. Itu adalah nama Mika Series. Okey, Zoe, soalan kita seterusnya, borak sini habis sini. Ada satu event yang Zoe buat yang Zoe anjurkan, di mana Zoe hadiahkan ibu bapa Zoe kondominium bernilai RM500,000. Jadi apa soalannya? Kaya ni Zoe yalah, rezeki melimpah ruah kan. Apa salahnya kita menghargai ataupun inilah masanya untuk membalas jasa ibu bapa. Jadi benda ni pun viral jugalah. Katanya ramailah kata menunjuk-nunjuk lah apa semua. Zoe, ceritakan sedikit keadaan masa itu. Okey, pada ketika itu kita nak launching bersama dengan Shopee, dan saya nak jemput family saya, dan saya tak tahu macam mana nak buat. Dan pada ketika itu saya terfikir, sebab family saya banyak sangat membantu saya, susah senang saya, dia sentiasa support saya walaupun sale saya tak menentu pada ketika itu, dan dia selalu bertanya khabar macam mana berniaga, okey ke tak, dekat online ke mana-mana ke. And then saya pun bagi tahulah dia macam sale kurang semua, and then dia bagi nasihat lah kat saya, okey jangan lupa solat, berdoa kepada Allah semua. Lepas tu mereka tempat saya mengadu sebenarnya, dan untuk menghargai jasa pengorbanan family saya yang menjaga saya selama ini, membesarkan saya rasa dengan hadiah sebuah rumah tu sebenarnya tak standing pun sebenarnya nak dibandingkan nilai apa yang dia bagi dekat saya selama ni kan. Jadi saya rasa saya ambil peluang untuk hadiahkan sebuah kondominium dekat family saya, dekat mak saya. Dan masa tu ada pula netizen mengatakan, orang tua nak ke duduk kondo? Zoe baca lagi. Saya baca. Saya memang suka baca. Suka baca dan gelak sendiri kan? Saya gelak sendiri lah. Saya sejadi seorang positif. Setengah orang tertekan kan. Bagi saya baca je macam setengah orang delete tau. Betul. Bagi saya tak kisah. Mungkin pandangan orang dah kebal lah. Pandangan orang lain-lain. Sekarang dah kebal sebab untuk menjadi selebriti ni, dia macam kena lantak lah orang nak cakap apa. Kalau kita fikir kita akan jadi overthinking. Betul. So benda tu akan jadi stres, murung dan sebagainya. Bagi saya, diorang cakap apa, lantak diorang lah. Sebab sebelum ni pun ramai je orang kecam saya, sebab kita tak semua orang akan suka kita. Walaupun baik mana pun kita, ada juga orang benci kita. So kita pun tak boleh nak memuaskan semua orang. Susah sebenarnya, kita manusia biasa saja. So diorang tak tahu sebenarnya planning saya. Kita macam buat property dekat KL ni, sebab dia bangunan makin lama makin tinggi harga rumah kan. And then saya plan dengan tim saya nak beli rumah. Rumah tu terpulang kepada family saya untuk buat macam sewa ke property semua, everything ke, macam rumah Mak Ayah dekat kampung Terengganu dekat Terengganu. Dan family saya pun dekat Terengganu pun ada juga macam homestay semua. So mereka memang suka buat homestay macam tu. So mungkin nanti kat KL ke apa-apa yang nak buat, tak kisah dia orang lah. Okey, soalan seterusnya, bersedia? Makin panas saya sekarang ni. Aduh, Zoe. Ramai kata bila dah ada duit, umur pun dah meningkat. Bila lagi nak cari orang rumah.
Soalan yang sentiasa bermain lah. Yang soalan tadi ni daripada ditanya lah. dulu. Budi pun pernah tanya saya dulu kan. Ada perancangan ke arah itu? Kita ada perancangan. Kita sentiasa berdoa kepada Allah. Sebab saya pun jealous tengok kawan-kawan saya kahwin, ada anak, lepas tu pergi holiday, makan sama-sama, happy together kat rumah. Semua orang nak kebahagiaan itu. Tapi buat masa sekarang ni Allah bagi rezeki saya ke arah lain sedikit, dan mungkin dia nak suruh saya berbakti kepada family saya, mak abah saya. So rezeki saya ke situ, dan rezeki untuk saya mendirikan rumah tangga belum sampai lagi. Dan sebenarnya saya memang everyday setiap selepas solat saya mendoakan, ya Allah semoga cepatlah jodoh aku, bila lah kan. Sebab memang kita ada perancangan, tetapi jodoh tak sampai lagi. Okey, seterusnya Zoe, sesak nafas. ini last janji last, kita dah 40 minit bersama Zoe. Okey Zoe, last ni semua orang netizen semua memerhatikan Zoe kan. Daripada dulu awal-awal kemunculan dia orang letak gambar ini, gambar Zoe yang before, dulu after. dan sekarang after kan. Banyak perubahan dari segi yalah bentuk sosok tubuh dan juga muka kan. Tubuh tu tak adalah, tubuh tetap sadar daripada dulu sampai sekarang tetap. Tapi dah kurus sekarang ni. Ada hasil ni, hasil dia. Makan dia. Lah, ya. Jadi ada yang kata Zoe buat muka lah, apa cerita? Cerita macam tu lah. Makin lama kita makin lama makin tua. Ada juga makin tua perubahan. berubah lah. Biasa kan? Yang biasalah. Muka berubah. Yang tegang tu je lah. Tapi ada something Zoe buat. Zoe buat ada tak something Zoe buat? Okay, jujur cakap. Okay, itu bibir. Itu, ya Allah, saya pakai braces jadi bibir macam ni lah bang. Oh ya? Braces lagi Ya. Oh, patutlah senyuman menawan. So apabila kita pakai braces, bibir kita jadi bleh. Pipi tak ada apa-apa pun sebenarnya. Mata pun nak dah pakai spek, nak buat mata apa lagi. Sebab Zoe dikatakan antara artis yang sukakan kecantikan. Betul. Dia orang macam nak perfect. Saya obses dengan kecantikan. Jadi saya tak kisah dia orang cakap apa. Okay. Cucuk vitamin C. Itu sebenarnya benda tu dah normal sekarang ni. Lagi pun dah banyak dah macam klinik-klinik yang memang betul kalau cocok vitamin C dia kita akan putih seluruh tubuh. Depends kepada apa yang dia ambil tu, and then kadang-kadang benda tu pun tak bagus juga, dia akan bagi efek kepada buah pinggang dan sebagainya. So kita cocok. Ya, cocok ke makan ke, dia akan efek kepada kita. Kalau macam badan kita tak dapat menampung ataupun kita mengambil benda tu berlebihan, dia akan jadi efek. So suplemen memang banyak membantu sebenarnya, tetapi kita kena kawal. Kita tak boleh nak ambil sebarangan. Kita kena tahu body kita apa yang allergic dekat kita semua ni kan. So zaman teknologi, zaman yang moden, so benda tu boleh makan dan memberi efek yang cepat. Okey, dah tu soalan borak sini habis sini. Okey Zoe, bila COVID-19 datang, rasanya tak efek kot, sebab orang senang membeli belah melalui online. Betul. Alhamdulillah, jadi masa PKP yang first last year, sale kita pada ketika meningkat 200%. Wow, 200%. Alhamdulillah. Sebab korang bayangkan dia dapat berapa? 2 juta. Everyday masa tu parcel kita hampir cecah 1,000 kadang. Sebab diorang kat rumah tak buat apa. Lepas tu dia Shopee lah. Shopee sebelum tidur pun Shopee semua. So kadang benda tu membantu kita lah. Bukan kita nak mengharapkan PKP balik, tetapi rezeki lah. Kan? Untuk Zoe di masa depan, apakah perancangan Zoe 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang? Di manakah Zoe berada di situ? Saya bersara dan mengecapi kesenangan, duduk relax tepi pantai. Tidak juga. Saya boring kalau tak buat kerja. Awak seorang yang workaholic. Betul. Saya tak boleh goyang kaki semua walaupun dia masuk, tapi saya sebab dalam seharian kita kena ada planning, bangun pukul 5, buat apa lepas tu, tidur pukul berapa semua. So bagi saya nak hidup sukses, kita kena ada perancangan, dan dalam masa 5 tahun akan datang, insya-Allah kita nak menjadi seorang hamba yang lebih baik dan hamba yang sentiasa ingat kepada dia, beribadat kepada Allah, dan insya-Allah dalam 10 tahun akan datang saya dapat mendirikan sebuah masjid ke, doakan, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sentiasa support saya, support Mika Series, dan insya-Allah kalau kita buat kebaikan, Allah akan membalas apa yang kita buat tu. Zoe, siapa idola ataupun inspirasi ataupun
sifu awak dalam bisnes? Ramai sebenarnya. Antaranya Al-Bukhari tu. Awak belajar dari dia? Awak berguru siapa yang berguru banyak sebenarnya zaman sekarang, zaman teknologi. So hanya online saja berguru. Seperti sebelum saya pernah masuk Sifu Bad. Lepas tu ada dalam Sifu Bad dia ajar apa? Yang FB Bad FB Ads. FB Ads tu mana-mana pun boleh belajar. Dekat YouTube pun boleh belajar. Dia adalah marketing. Marketing platform untuk kita target macam mana keluaran kita, planning kita, macam mana nak buat sale kita. Bukan hanya ad iklan Facebook saja, bukan, banyak sebenarnya. And then dekat situ saya banyak belajar jatuh bangun seorang founder, kita sharing semua. Itu yang nilai yang paling berharga sebenarnya, bukan kelas marketing biasa sebenarnya. Dan itulah, doakan semoga saya terus sukses di masa akan datang, sebab saya percaya rezeki yang Allah bagi kepada saya ni bukan untuk saya 100%, mungkin untuk staff saya, mungkin untuk kawan-kawan terdekat saya, mungkin saya ni hanya perantaraan sahaja. Okey, kata-kata akhir untuk pengikut Zoe, khususnya yang suka beli barang secara online dan pergi ke Watson yang support produk-produk Zoe. Mungkin apa yang nak Zoe sampaikan? Okey, sebagai pengguna, anda harus jadi pengguna yang bijak, dan untuk membeli online anda harus peka dengan rating dan baca dulu review-review yang customer lain bagi, baru anda percaya produk itu betul-betul berkualiti. Dan saya yakin apabila anda membeli produk Mika Series, anda akan berpuas hati, dan anda akan menjadi regular customer Mika Series. Dan tolong support saya. Dan sekarang ini pun dah keluar Mika Bike daripada Mika Series. Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang agak luar biasa, sebab saya tahu ramai di luar sana nak makan brownies, tapi di luar sana brownies yang agak manis. Dan di sini muncullah penyelesaiannya, iaitu Nutella brownies yang menggunakan premium dark chocolate. Dia akan rasa sedikit pahit coklat tu, yang akan menyenangkan anda, dan anda akan ketagih dengan Nutella brownies ini. Yang senang boleh bawa ke mana-mana, guys. Betul. Kalau korang balik kampung, kalau boleh balik kampung letak dekat tapi tak boleh dalam pos. Kalau balik sebelah malam boleh makan-makan. Betul, tak ada kereta kan, standby untuk betul, jam buka puasa kan. Betul, boleh bawa dengan sebotol mineral water. So terima kasih sudi sharing, buat perkongsian dekat sini dan jawab-jawab soalan-soalan suam-suam kita. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada Budi yang sentiasa support saya. Saya ingat lagi daripada dulu cerita klik Budi interview saya semua. Dan sebagai membalas jasa, terimalah produk-produk Mika Series untuk Budi. Terima kasih Zoe. Kita support each other InsyaAllah. Kita kan Pantai Timur, aku Kelantan, dia Besut, Terengganu, Republic of Besut. Kita doakan semoga bisnes Zoe semakin berkembang. You guys kena support produk lokal ni. Sebenarnya macam produk-produk kecantikan ni semua yang membuatkan dia mahal sebab iklan tu. Tapi kalau korang tengok produk-produk lokal sebenarnya murah dan bermutu standing dengan produk-produk luar. Betul. Kan? Kadang-kadang produk lokal ni dia lagi berkualiti, serius dan lagi terjamin. Kita kena tengoklah juga macam mana platform dia jual tu kan. Sebagai kalau dah masuk Watson tu memang dah diiktiraf lah. Dan sebagai contohnya kan, Tok T, Dato' Siti Nurhaliza pernah cakap dia nak cari drugstore yang berkualiti sahaja nak masuk, dan adalah Watson adalah drugstore yang berkualiti. That's why dia memilih Watson. Makna kata kat sini ni Mika Series dengan simplicity sebaris. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan rezeki Tuhan. You guys jangan lupa untuk tonton lagi Borak Sini Habis Sini. Ramai lagi selebriti yang kita akan jemput dekat studio Budi Channel. Thank you for watching daripada awal sampai habis. Biasalah podcast kita akan tak sah kalau tak sampai dah 1 jam. You guys rock kalau kira macam layan sampai habis. Alright guys, subscribe YouTube Budi Channel, follow juga YouTube Zoe kalau ada. InsyaAllah Instagram ada je. Zoe follow Instagram saya Zoe Rahman, follow Instagram Mika Series dan juga Mika Bike. Dan jangan malu-malu untuk singgah ke Shopee Mika Series. Kecam dah kebal dah. Dia dah kebal kecam. So you guys tak payah kecam ya. Next mungkin kita tunggu-tunggu lagi berita-berita sensasi yang akan dibuat. Tak tahu lagi sebab biasalah guys, orang bisnes ni dia akan banyak je lah dia fikir korang faham-faham sendiri tapi yang penting korang kena support produk tempatan, itu yang penting. Kalau boleh
tak payahlah beli produk-produk yang mahal-mahal kat luar sana. Support Muslim product. Betul. Okay guys, aku tak nak mengomel panjang. Aku nak makan. Tak habis, aku nak makan 5 Zoe tadi. 5 lebih rasanya. Aku rasa malam ni aku boleh habis dalam ni sebab sedap gila. Mika Bite. Yeah. Kenapa ada T? Double E. Sebab Mika Bite kat luar sana dah banyak dah. So kita nak cari kelainan dan kita buat double E. Sebenarnya kat Instagram tu dah ada guna. So kita tambahlah E kat belakang tu. Faham bila ada orang guna. Bye. Thank you so much for watching. Thank you guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Habis sini.